Guys, di video kali ini kita akan tengok YouTube dari Kupi Go. Ya betul. Sorry, dah lama sangat tak tengok YouTube ni. Betul, aku lupa. Sebenarnya aku tahu ni YouTube ni. Tapi cuma lupa nama dia. Nama channel dia adalah Kupi Go. Jangan lupa subscribe dekat Kupi Go. Dan juga subscribe pula channel kami Love Kampung. Dan aku dia ceritakan tentang kisah Mimalen. Siapa tak tahu Mimalen? Ya tu. Okay, let's go. Malam ini kita akan bersama-sama dengan tim paranormal tempatan The Ori. Ketika dahulu, kisah ini diceritakan semula oleh saya. Hafiz namanya, untuk memulakan aktiviti di Mimalen dan Balai Polis Gombak Lama dengan menaiki sebuah kereta. Hafiz ni memang teruja sangat, sebab petang tu dia memang sudah bersiap sedia untuk menyertai pengembaraan kali ini. Ini adalah pengembaraan pertama yang disertai oleh Hafiz. Apabila semua kelengkapan sudah disediakan, kami pun menuju ke destinasi pertama. Mimalen ni tak jauh sangat dari rumah Hafiz. Cuaca petang tu pun cantik, terang. Memang sesuai meneroka di Mimalen dan di Balai Polis Gombak yang lama. Untuk pengetahuan semua, Mimalen adalah taman tema pertama di Malaysia. Tetapi ia telah ditutup di atas sebab-sebab yang tidak dapat diketahui. Ada sumber yang mengatakan tempat itu ditutup disebabkan terdapat seorang pelancong yang meninggal dunia. Begitu juga dengan Balai Polis Gombak yang lama. Balai Polis ini sekarang kosong dan terbengkalai. Beberapa menit di dalam perjalanan, dari jauh kami terlihat pintu masuk Mimalen. Tetapi semasa di dalam perjalanan mendekati pintu masuk tersebut, ada seorang lelaki yang berada di sebuah kedai motor di tepi jalan memerhati kami dengan pandangan yang pelik. Pandangan yang semacam ini adalah pertama kali aku naik ke Mimalen menaiki kereta kerana banyak berlubang dan berbatu kecil. Hafiz meletakkan kereta dia di bahu jalan, tidak jauh dengan sebuah rumah yang mencurigakan di depan Mimalen. Tapi kami tidak hiraukan rumah tersebut dan terus masuk ke depan Mimalen. Sampai sahaja di penghalang zinc yang diletakkan di depan pintu. Hafiz begitu teruja kerana kali ini dia akan masuk dan melihat sendiri keadaan Mimalen yang telah lama ditinggalkan, yang sebelum ini hanya dia dengar cerita daripada orang lain. Aku cuma rasa tak sedap hati kerana aku ternampak sebuah kereta besar datang parking berdekatan dengan kereta Hafiz dan terus menuju ke rumah pelik di tepi semak tersebut. Tak kisah, aku dan Hafiz meneruskan pemerhatian kami di sekeliling Mimalen. Dan setelah lama memerhati papan tanda, aku pun mengajak Hafiz merempuh jalan semak untuk melihat sendiri apa yang ada di sebalik zinc di kawasan Mimalen. Perjalanan masuk dimulakan. Cuba kalian tengok macam tengkorak tengangor. Aku tak tahu lah. Mungkin sebab bayangan kot. Bayangan. Ini adalah jalan semak yang aku dan Hafiz akan tempuhi sekejap lagi. Nampak menakutkan. Tetapi kami bersetuju untuk masuk ke dalam semak tersebut dan mengharap dapat menjumpai jalan masuk ke dalam Mimalen. Kami pun teruja berjalan masuk melalui jalan semak ini sambil memerhati keadaan sekeliling kami. Aku perasan yang sepanjang perjalanan masuk ke dalam,
penghalang zinc masih ada berdiri tegak di tepi kami. Kami nak tengok sampai mana penghujung penghalang zinc tersebut. Sebenarnya, jalan semak ini seperti menaiki bukit. Sebab ia sedikit curam dan kami tidak pasti apa yang kami berdua temui di penghujung jalan semak ini. Mungkin juga sesuatu yang menakutkan, ataupun kami akan menjumpai jalan mati, misteri yang berada di ujung jalan ini yang membuatkan kami semakin teruja. Ini adalah gambar menunjukkan jelas kelihatan laluan ke tempat dalam semak tersebut. Seakan-akan ia seperti sebuah laluan yang sering digunakan. Kebanyakan pokok di dalam laluan ini tumbuh secara liar dan tinggi. Itu dia. Nampak sebuah bilik kontena. Bilik kontena itu terletak di dalam Mimalen. Kami teruskan perjalanan lagi. Memang agak sedikit cerun menuju ke hujung jalan. Setelah beberapa menit berjalan, aku rasa sedikit penat. Badan pun berpeluh sebab panas terik. Waktu ini memang agak panas dengan haba hutan di sini. Hafiz, dia masih lagi steady. Walaupun dia sendiri sudah start berpeluh sedikit. Masih aktif mengambil gambar, tetapi kurang bercakap. Agaknya dia mengamati persekitaran di kawasan jalan itu. Makin lama berjalan, makin cerun, dan penghalang zinc masih lagi ada di sepanjang jalan masuk ke dalam. Kami mengharapkan mungkin ada kawasan berlubang di penghalang zinc yang memungkinkan kami berdua masuk ke dalam Mimalen. Kira-kira dalam 10 menit kami berjalan, kami rasa jalan tersebut mungkin jauh lagi untuk sampai di penghujung. Tiba-tiba, di sebalik kesunyian hutan, kami terdengar bunyi air. Firasat kami berdua mengatakan mungkin ada air terjun atau air sungai yang berdekatan di situ. Kami pun berjalan sedikit ke dalam lagi dan sampai di satu petanda jalan yang terbahagi kepada dua. Satu jalan ke kiri dan satu lagi jalan ke kanan. Kanan menunjukkan jalan yang lebih dalam masuk ke dalam hutan. Dan di sebelah kiri menunjukkan jalan menuju ke satu tempat yang curam yang mungkin kami rasa menuju ke tempat air sungai atau air terjun yang ketika itu memang sudah kedengaran agak jelas. Ini adalah jalan yang bercabang. Kami maksudkan ke sebelah kanan mungkin masuk lagi ke dalam hutan dan berkemungkinan masuk ke suatu kawasan pembalakan. Dan di sebelah kiri mungkin menuju ke sungai. Lihat sahaja kecuraman jalan ini. Dan kami berhati-hati ketika turun. Kami berhenti di sini. Jauh panggang dari api. Kami sangkakan air yang kami dengar berada dekat dengan kami. Tapi realitinya, sumber air tersebut berkemungkinan air terjun berada agak jauh lagi untuk kami sampai. Kami berhenti dan membuat keputusan untuk patah balik keluar dari kawasan tersebut. Walaupun aku tahu akan ada sungai di situ, tetapi aku rasa aku dah puas hati. Sebab aku dapat jalan sedalam-dalamnya masuk ke tempat tersebut meskipun masih tidak dapat masuk ke dalam Mimalen. Apabila kami berpatah balik, kami terlihat ada satu tempat di mana penghalang zinc Mimalen remuk di hempap pokok. Hafiz apalagi, dia cuba untuk memasuki ke dalam Mimalen melalui atas pokok tersebut. Tetapi aku rasa tidak sedap hati. Aku menghalang niat Hafiz yang di mana aku rasa lebih baik kami mengambil jalan yang lebih berhati-hati. Apa tidaknya kalau ada sesuatu yang berlaku, tiada orang yang berada di sekeliling untuk kami meminta bantuan. Apa tidaknya kalau difikirkan kembali, kalau aku biarkan Hafiz melintasi zinc melalui atas pokok tersebut, risiko Hafiz untuk mendapat kecelakaan, aku tidak mahu apa-apa terjadi kepada Hafiz. Kerana aku tidak tahu apa yang terdapat di sebelah zinc. Jadi, kami teruskan lagi. Kami perlahan-lahan berpatah balik keluar dan menuju
ke arah kereta Hafiz. Jam waktu itu menunjukkan sudah pukul 4.50 petang. Aku tengok minit jam. Kita akan bersama guys, sebab aku punya minit dah 10 minit. Dah 9, masa pulang. Oh, lebih sangat ni. Okey, jadi aku tutup Ustaz. Aku tutup. Jangan lupa like, komen dan share. Dan kalau komen tak, sampai jumpa di next episode berikutnya. Bye-bye.